Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadis pada pagi ini adalah penceritaan tentang peribadi seorang sahabat Nabi, Anas bin Malik. Sangat beruntung Anas bin Malik ini apabila didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ditunjukkan oleh Allah Taala betapa makbulnya doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam kita ni yang hidup selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan kita memperbanyakkan selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sebut dalam hadis, innal bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya, sesungguhnya orang yang bakhil itu ialah apabila namaku disebut di sisinya dia tidak berselawat ke atasku. An Anasin radhiyallahu anhu, daripada Anas radhiyallahu anhu telah berkata, qal dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman, aku telah masuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari. Wa ma huwa illa ana wa ummi wa ummu haramin khalati. Pada masa itu tak ada seorang pun melainkan aku, ibu aku dan Ummu Haram. Ummu Haram ni adalah makcik kepada Sayyidina Anas. 3. Kemudian idh dakhala alaina, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui kami, faqala lana, baginda sallallahu alaihi wasallam telah bertanya, ala usalli bikum, bermaksud apakah sebaiknya aku bersolat dengan kalian. Nabi sallallahu masuk ke tempat mereka menunggu tu. Nabi tanya, boleh tak kita sembahyang? Wa dzaka fi ghairi waqti solah, sedangkan waktu itu bukan waktu solat fardu. Dah solat fardu dah selesai dah. Menunggu solat fardu akan datang, tak masuk waktu lagi. Tapi ketika itu bukan solat fardu. Kemudian faqala rajulun minal qaum fa aina ja'ala Anas minhu. Lalu telah berkata seorang lelaki daripada kami, ni suatu penceritaan Anas tu, tanya kepada Anas, lalu di mana mahu ditempatkan Anas? Maknanya Anas bila Nabi SAW nak solat, tadi ada berapa? Anas, mak dengan makcik dia. Tapi bila Nabi SAW nak solat bersama mereka, maka ada di kalangan lelaki tu nak tahu kedudukan Anas ketika solat bersama Nabi ketika itu. Hadis ini juga memberikan, setengah ulama ambil dalil bahawa solat sunat secara berjemaah. Ada solat sunat yang memang di kategori solat berjemaah, macam sembahyang solat air raya, sembahyang sunat tarawih, sebagainya. Tapi ada solat-solat yang memang kita buat secara individu, solat sunat duha. Jadi ulama istinbat daripada hadis ini, sekali-sekala boleh solat-solat sunat yang tidak ditasyri'kan sebagai sembahyang saja berjemaah, sekali-sekala sembahyang secara berjemaah. Contohnya untuk tujuan mengajar kan, solat duha kan. Solat duha ni bukan solat jemaah, tapi untuk mengajar anak-anak, dan dibuat sekali-sekala dan tidak berterus-terusan begitu. Jadi orang situ tanya, Anas ditempatkan di mana ketika solat tu? Qal ja'alahu an yaminihi thumma shalla bina. Maka Anas diletakkan di sebelah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga aturan ketika solat berjemaah. Thumma da'alana ahlal baiti bi kulli khairin min khairid dunya wal akhirah. Kemudian kami pun solat bersama dan Nabi sallallahu alaihi wasallam
mendoakan kepada kami sekeluarga dengan segala kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Kemudian emak kepada Sayyidina Anas membuat satu permintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ummi, berkata ibuku, ya Rasulullah, khuwaidimuka ud'ullaha lahu. Kemudian mak Sayyidina Anas kata, Khuwaidim ni adalah isim tasghir. Khadim, Khuwaidim. Khadim, pembantu. Khuwaidim, pembantu Nabi yang kecil. Ketika itu Sayyidina Anas belum dewasa lagi. Ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah, Sayyidina Anas umur dia 9 tahun. Umur dia 9 tahun. Dan ibunya menyerahkan kepada Muhammad SAW untuk berkhidmat, khadim. Jadi mengambil kesempatan Nabi solat berjemaah tu, dah doa semua dah habis dah. Umi Anas kata, Khuwaidumuka ya Rasulullah, doakanlah untuk pembantu kamu ni yang kecil ni. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendoakan. Kemudian ud'ullaha lahu fada'a li bi kulli khair. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan semua kebaikan untuk Sayyidina Anas. Wa kana fi akhir du'aihi, di akhir doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, Nabi doa kepada Allah, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu. Ya Allah, perbanyakkanlah hartanya, perbanyakkanlah anaknya, dan berkatilah Sayyidina Anas. Dan Sayyidina Anas ni mengikut beberapa riwayat, umurnya memang panjang. Di antara sahabat Nabi yang last meninggal dunia, umurnya mencecah, setengah riwayat kata 103 tahun. 103 tahun tanpa nyanyuk. Dan 103 tahun, anak-anak cucunya pun ramai. Dibilang-bilang oleh para sejarawan dalam sekitar 100 orang lebih. Dan hartanya pun berkat. Dia ada ladang anggur dengan kurma. Special ladang dia tu, dia berbuah, boleh dipetik 2 kali setahun. Antara ladang kebun-kebun itu. Ini berkat doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Anas. Jadi kalau kita petik daripada hadis ini, banyak sebenarnya istinbat hukum. Cuma memang kita digalakkan untuk mendoakan kebaikan untuk saudara-saudara kita, orang-orang yang kita sayang ataupun sahabat-sahabat handai kita. Itu peranan doa yang sangat penting, khususnya ketika PKP fasa 3 yang akan bermula ini. Maka doalah merupakan senjata bagi umat Islam menghadapi menghadapi ujian-ujian dari hari ke hari. Mudah-mudahan Allah SWT menghimpunkan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan para sahabat Nabi, dengan syarat kita mengikut panduan mereka dan juga gaya hidup mereka. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.